Mereka menjawab, dia kata, malam meraihkan, merealisasikan cinta. Nak buktikan bahawasanya aku ni cinta sungguh kamu, maka kita duduklah dalam bilik selama 3 hari 2 malam. Akhir sekali anak-anak 20-30 orang itu tak payah universiti itu nak buat. Secara automatik dia sendiri tarik diri kerana dia rasa malu untuk pergi ke universiti balik. Ibu bapa dijemput hadir di jabatan itu untuk memastikan anak masing-masing. Allahu Rabbi ya Karim, anak-anak semua menangis bagaikan anak-anak kecil ibu. Ayah tak boleh nak tak ada arah depan orang. Kalau jamai belakang orang, ustaz tak tahulah lagu mana dia buat ke anak dia. Lelaki dan perempuan. Cukup membimbangkan anak-anak. Sebab itu bila sekolah panggil ustaz, walaupun ustaz sibuk dalam 3-4 ceramah sehari, tetapi bila sekolah minta, ustaz gagahi juga mari. Ustaz gagahi juga mari. Pasal ustaz share ke anak-anak. Pasal anak-anak tak tahu gapo. Anak-anak adalah mangsa daripada teori yang akan ustaz sebut nanti. Tak peliklah kalau anak-anak jadi anak-anak yang tolol. Tak peliklah kalau anak-anak jadi anak-anak yang bengong. Tak peliklah kalau anak-anak jadi anak-anak yang samsing. Ustaz royak di sekolah-sekolah menengah tempat ustaz ceramah, awak tak usah mari tunjuk samsing di sekolah lah. Awak tak usah mari tunjuk gedebel di sekolah. Awak tak usah mari tunjuk perangai tolol awak di sekolah. Paling tinggi awak tolol awak, samsing awak, gedebel awak sampai tingkat terlima je. Habis tingkat terlima, awak tak boleh masuk dalam pagar sekolah ni. Kerana awak bukan pelajar sini lagi. Siapa dia nak beli samsing awak? Siapa dia nak beli tolol awak? Siapa dia nak beli gedebel awak? Yang akan jadi ruginya ialah awak-awak semua. Cikgu-cikgu yang ada di sini, pendidik-pendidik yang ada di sini, setahun ke setahun, dia membilang hari-hari untuk bersara. Anak-anak semua membilang hari untuk masa depan yang gelap. Akhir sekali siapa yang untung, siapa yang rugi. Sebab itu ustaz royak ke pelajar-pelajar, selekailah kalau dia mau nak tunjuk tolol, nak tunjuk gedebel, nak tunjuk tak reti bahasa, selekai. Paling tinggi kalau tingkat terlima, bulan 1 ni awak akan duduk periksa SPM. Lepas itu awak tidak benarkan lagi masuk dalam pagar sekolah ni. Gedebel lah awak luar. Awak tolol sampai tingkat terlima, sampai tingkat 1 ni ya. Bulan 1 ni ya. Lepas tu tolol awak, tolol luar lah. Ingat anak-anak, negara kita ada polis, ada undang-undang. Dia ada 1 unit penembak tepat. Anak-anak tolol telajuk. Anak-anak aja dengar cerita hak di macam bulan lepas. Penembak tepat. Sehingga hari ni tak tahu siapa dia tembak. Iaitu penembak yang ada khusus untuk kerajaan Malaysia. Bila tolol telajuk, tak dengar telajuk, tubik J masuk J, tubik J masuk J, ngelas kali dia mereka akan ambil keputusan, dia akan tembak, betul-betul tembak tepat. Berapa orang sahaja di Malaysia ni yang boleh menjadi penembak tepat. Cuba anak-anak bayangkan. Dia duduk depan masjid macam, dia boleh tembak shoot. Pakai rebus situ je. Selekailah nak gedebel. Selekailah dia mau nak ke dia. Tetapi yang rugi masa depannya ialah anak-anak. Cuma bila duduk dalam pagar sekolah ni, kerana kewajipan seorang guru, kewajipan seorang pendidik, kewajipan seorang yang diberi tugas dan amanah untuk mengajar dan mendidik anak-anak, dia pun ajarlah, dia didiklah semampu dia. Kalau anak-anak sendiri tak nak, anak-anak sendiri sudah dropkan diri, anak-anak sudah melebarkan, anak-anak ni pergi, kami tak boleh nak buat gapo. Apatah lagi kalau barisan di sebelah ni, yang guru-guru perempuan hanya sekadar untuk menangis sahaja dalam bilik dia je. Hari ni anak-anak, cikgu-cikgu awak akan menangis, awak akan suka, dan kemudian hari awak yang akan menangis, cikgu-cikgu pula akan suka. Selekeh. Sekolah mana-mana pun ustaz royak gitu berlaku.
Sebab umur seperti anak-anak pasal kami pernah lalui. Bukan kami beranak tua gini selalu. Bukan cikgu-cikgu yang di tepi itu beranak lagu tu selalu. Mesti melalui proses seperti anak-anak. Kami pernah juga remaja. Kami pernah juga jadi orang muda. Kami pernah juga mencintai dan menyintai. Kami pernah melalui belaka. Tetapi pengalaman yang ada pada kami, kalau boleh diizin Allah Ta'ala, kami tak nak bangsa kami yang berbangsa Melayu, yang beragama Islam, menjadi seperti yang kita dengar hari ini. 2 minggu sudah Ustaz forum di penjara Macah. Yang ada depan Ustaz ialah 1,555 banduan. Dan pengarah penjara Macah tu dia tukar daripada Johor mari balik duduk di Kelantan. Dia orang Kelantan kita. Dia kata ke dia? Dia kata, Ustaz Muhtar, saya nak minta tolong Ustaz Muhtar. Bila Ustaz Muhtar pergi ceramah di sekolah-sekolah, di masjid atau di mana-mana sahaja, jumpa dengan ibu bapa, dengan orang kampung, dengan bangsa-bangsa kita, Ustaz Muhtar tolong sampaikan. Tolong, minta tolong. Pasal kami tahu Ustaz Muhtar seluruh tempat Ustaz Muhtar pergi kuliah. Tolong selit-selitkanlah. Dia kata ke dia, sejak saya ditukarkan daripada Johor balik ke Kelantan ni, saya tidak pernah lagi 3-4 tahun menjadi pengaruh di penjara Macah. Saya menerima bangsa Cina dan India. Majoriti 100% adalah orang Melayu yang beragama Islam. Tolong royaklah dia kata. Dan di waktu itu barulah menangis. Baru menangis. Dia ceramah di penjara Pengkalan Jepun. Anak-anak perempuan. Di penjara perempuan. Waktu Ustaz tengah duduk ceramah lagu ni, dia pakai baku lagu tu. Ustaz duduk cacat. Tepi ni wadah. Tepi ni wadah. Belakang Ustaz wadah. Kiri kanan tu wadah jaga. Nak masuk dalam penjara, nak pergi ceramah tu anak-anak, 7 butir pintu. Dia scan kita dulu mula-mula. Takut kita bawa benda-benda. Handset tak boleh bawa. Duit tak boleh bawa. Anak kunci kereta pun tak boleh bawa. Dia scan. Dan bukan Ustaz saja, pengaruh dia yang iringi Ustaz pun kena scan juga. Masuk cek dulu. Lepas tu satu lagi cek lagi. Sampai 5 ni cek. Pun bila masuk dalam tu, dia duduk macam ni. Tapi dia duduk atas kursi. Ni penjara perempuan. Duduk atas kursi. Berbagai-bagai warna baju. Ada hak kuning, ada hak orange, ada hak putih dan bagai-bagai. Mengikut kesalahan masing-masing. Tengah Ustaz duduk ceramah anak-anak. Tengah Ustaz duduk ceramah. Ustaz bunyi orang erik kata. Erik kata. Ustaz pun paling tengok sebelah. Masya Allah anak-anak perempuan. Seorang perempuan yang diiringi oleh wadah. 2 depan, 2 kiri, 2 kanan, belakang 2. Dan dia erik. Erik rata tu, rata cukup besar berat. Dia mesti jalan erik gitu. Baru boleh jalan. Pasal rata dia besar. Dan panjang rata tu. Ustaz mari terfikir. Setara mana ni dia ni? Ya gitu mau ni. Mungkin membahayakan. Bila sudah Ustaz ceramah, dia pun orang pun bawa Ustaz pergi minum air. Kantin dia tak ada dekat penjara perempuan. Dia ada dekat penjara lelaki. Gila minum situ. Pengaruh pun kata, dia kata Ustaz perasan dah tak dia? Ustaz perasan tak? Ustaz kata perasan hak mana kata tuan? Dia kata waktu Ustaz ceramah tu ada seorang perempuan tu yang dia heret tu, dia heret kata. Oh kata perasan. Jadi tanda tanya, siapa dia tu? Dia kata itulah, dia kata kepala samsing dalam penjara perempuan. Dia terpaksa kena letak seorang dia. Tak boleh letak 2-3 orang. Bila letak 2-3 orang, dia akan berlaku lesbian. Nampak tak? Dan pengaruh tu kata, dia kata Ustaz, isu paling besar sekali dalam penjara hari ini ialah lesbian. Cukup menakutkan. Jadi pengalaman Ustaz berada ceramah dalam penjara Jatah, penjara Tino. Allahu Rabbi ya Karim. Bangsa Melayu, muda-muda lagi anak-anak. Semua itu bermula daripada mana? Bermula daripada anak-anak di sekolah-sekolah menengah. Anak-anak nak tunjuk samsing, anak-anak nak tunjuk gedebel, anak-anak nak tunjuk tolo, akhir sekali ending dia kesudahannya ke situlah. Sudahnya situlah.
Dan Allah Ta'ala bagi mungkin untuk berkongsi dengan masyarakat bila jumpa dengan orang yang akan duduk di tali gantung. Nitik air mata anak-anak. Nitik air mata. Permintaan-permintaan mereka. Sebab itu Ustaz bergegah mari walaupun dalam keadaan lagu mana bila boleh jumpa dengan anak-anak. Tapi itulah Ustaz royak. Anak-anak bolehlah anak-anak nak buat gap dia. Membujur lalu menentang patah. Kami boleh jaga anak-anak sampai dia pukul 1, paling terik pukul 2. Selepas itu anak yang punya. Selekailah anak-anak nak buat gap dia. Tak ada masalah sikit rabut. Siapa dia boleh larang? Siapa dia boleh marah? Siapa dia boleh kata apa? Cikgu-cikgu awak ni nak ayat bui yang ada di sekolah ni hari ni jangan pandai-pandai nak ngepek ke awak. Jangan nak ngepek lebih-lebih. Jauh daripada nak dera, nak pelajar awak. Ke mahkamah lah mereka. Kerana perkeliling keluar ini, anak murid tidak boleh disentuh. Langsunglah anak-anak akan jadi kohomua. Disokong pula oleh ibu bapa di rumah yang tidak ada komitmen dalam pembelajaran anak-anak. Jumpalah anak dengan ibu bapa, akhir sekali akan lahir macam mana. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, hak belakang, hak panah ni boleh tepi ni teduh. Pasal lama lagi nak ceramah ni, kurang lebih dalam 3 jam, 4 jam. Kalau dalam 3 jam, dah hitam. Kelik di rumah, mak ayah tak kenal. Mari sekolah putih, kelik hitam. Teori yang dimaksudkan itu ialah, bapa dia buat di Sabah, kerana pengerusi Persatuan Padri-Padri Kristian Asia Tenggara waktu itu ialah pembesar negeri Sabah. Tanya cikgu-cikgu awak yang pernah mengajar di Sabah. Tanya cikgu-cikgu awak yang pernah buat lawatan ke Sabah. Dan mungkin awak juga pernah sampai ke Sabah, family awak, keluarga awak bawa melancong. Awak akan lihat di Sabah, gereja-gereja Kristian tumbuh macam cendawan. Agama yang paling besar di dunia ini, Islam dan Kristian. Hindu dan Buddha hanya tempat-tempat tertentu sahaja. Tetapi Kristian dan Islam keseluruhan dunia. Sebab itu antara dua ni, Kristian akan cari jalan bagaimana untuk menghancurkan remaja Melayu Islam dan orang Melayu Islam. Apa yang dimaksudkan dengan teori itu anak-anak? Dia kata kita lancarkan teori yang bernama spider. Spelling spider, S-P-I-D-E-R. S ada makna dia, P ada makna dia, I ada makna dia, D ada makna dia, E ada makna dia, dan R ada makna dia. Anak-anak yang ada di hadapan ustaz ini ialah mangsa daripada teori spider. Sebab itu anak-anak jadi tolol, anak-anak jadi tak sempat mari sekolah, anak-anak jadi tidak berminat belajar, anak-anak jadi seperti yang anak-anak lakukan hari ini. Kerana pengaruh terhadap spider ini cukup hebat. Pengaruh spider ini cukup hebat. Reka-reka saja anak-anak. Spider, laba-laba. S ada makna dia. Dia kata kalau kita nak hancurkan remaja Melayu Islam, kita bagi S kepada mereka. Apa dia S? Iaitu berikan mereka seks. Orang Melayu cukup sensitif, orang Islam cukup sensitif dengan benda maksiat. Bagi seks kepada mereka. Dan bila sebut seks, tidak semestinya jima. Persetubuhan. Kita mulakan dengan biar dia tengok.
biar remaja Melayu Islam tengok. Dalam syair Arab kata, sebelum nak berlaku penzinaan, mesti berlaku proses yang pertama. Awalan yang pertama mesti berlaku proses tanazar. Proses penglihatan. Dari mata turun ke hati. Suruh remaja Melayu Islam tengok. Bila dia tengok, akan mengganggu konsentrasi untuk menuntut ilmu. Ilmu yang ada di kepala dia akan hilang kerana orang Islam tidak boleh maksiat. Tak payah kita suruh dia melakukan zina. Kita suruh dia tengok aja. Bila berlaku proses penglihatan, sudah tentu konsentrasi untuk belajar akan hilang. Segala ilmu yang ada di kepala dia akan hilang. Anak-anak yang ada depan ustaz ini, kita orang Melayu bukan bodoh anak-anak. Siapa dia kata orang Melayu bodoh? Orang Melayu tidak bodoh. Orang Islam tidak bodoh. Sebab Allah Ta'ala sudah bagi jaminan. Orang Islam adalah orang yang tinggi berbanding dengan lain-lain. Tapi kenapa kita jadi manusia yang paling low class? Kerana kita tidak mengamalkan Islam. Kita tidak mengamalkan sunnah. Maka kita akan jadi bangsa yang paling ke bawah. Anak-anak semua, anak-anak berada di sekolah menengah. Pasti anak-anak memiliki ini. Dan anak-anak pandai, anak-anak daftar untuk internet. Sebab mudah untuk belajar dan Google apa-apa sahaja topik yang anak-anak nak. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak boleh tengok segala-galanya. Maka sebab itulah kita bagi remaja Melayu Islam tengok. Bila dia tengok, sudah tentu dia akan mari dalam hati dan perasaannya, didorong oleh iman yang tidak kuat, maka apa akan berlaku? Beri saja remaja Melayu Islam tengok. Lihat saja anak-anak, iklan-iklan yang ada dalam Astro TV dan bagai-bagai. Mana dia ambil orang lelaki? Dia tak ambil orang lelaki untuk iklan shampoo, iklan sabun lak. Cuba bayar ke kalau iklan shampoo dia ambil Ustaz Mukhtar. Tak ada 2 minggu kilang tutup. Dia mesti ambil anak-anak. Dan anak-anak pula dia pilih yang Sweet 17. Dia tak ambil tepi pagar, tepi dinding tu. Hot expired tu. Sorry. Dia tak ambil. Dia ambil buah-buah awak. Lepas dia pilih pula body yang seperti botol Coca-Cola. Bila iklan shampoo, iklan sabun lak, sudah tentu orang akan memberi tumpuan. Orang tak tengok sabun, orang tak tengok sabun, orang tak tengok shampoo, orang akan tengok tuan yang iklan itu. Akhir sekali berlakulah proses penzinaan mata. Bila proses penzinaan mata berlaku, maka di waktu itu ilmu nurullah, ilmu cahaya Allah, dia tidak akan duduk dalam manusia yang banyak maksiat. Semalam di sekolah menengah, satu sekolah menengah yang elit di Kuala Krai, dia menobatkan seorang pelajar tu sebagai tokoh Maulid Rasul. Peringkat sekolah dia 2023. Dia bagi anugerah cikgu, seorang pelajar sebagai tokoh Maulid Rasul. Sebelum dijemput untuk naik ke pentas, ustaz tu pun bacalah biodata budak tu. Di antara yang dapat ustaz petik ialah, rupanya cikgu ni perhati setiap hari, masa dan ketika. Budak ni mesti waktu time pukul 10, waktu time rehat, orang lain semua bergegas pergi ke kantin dan dia akan bergegas pergi ke surau untuk semaya sunat duha. Dia nak periksa bulan 1 seperti anak-anak juga SPM.
Dan bila diumumkan dia sudah dapat straight A dah. Padalah kalau dia dinobat jadi tokoh Majlis Rasul sekolah dia. Dari segi akademiknya, dibaca bermula daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 sampai ke tingkatan 5. Hak tu akademik, ustaz tak nak sebut. Dari segi kurikulum, dia pernah menjadi Johan catur MSSM. Hak tu ustaz tak kira lagi. Tetapi bila dia baca berkaitan dengan biodata, dia tidak pernah tinggal semayang sunat duha. Dan berkebetulan ibunya itu guru di sekolah tu. Dan ibu dia rayak, anak dia ni sebelum subuh dia mesti semayang tahajud. Lihat, manusia yang nak jadi manusia hebat, nak jadi pelajar yang hebat, mesti memiliki ciri-ciri yang dekat dengan Allah. Bila dia sebut begitu, dan dia adalah anak bongsu, dia sebut dalam tu. Langsung dia pun naik petah. Bila naik petah, ustaz bersama dengan petua atas petah tu. Dan fikir dia. Dan dia jemput sama. Ibu dia naik sekali. Ibu dia pun duduk dekat cikgu tu. Bila naik, cikgu tu pun sempat ibu dia kata, ustaz, dulu saya duduk Gua Musa dulu ustaz. Anak arwah ni lah dia kata. Ustaz bila dia sebut arwah tu lagi dia tu, ustaz pun teringat. Arwah dia tu sama-sama dengan ustaz waktu di Gua Musa. Oh, kata ni anak bosu dia. Tahniah lah kata. Dan dia telah menghafal beberapa surah tertentu. Rupa-rupanya orang yang nak jadi ciri-ciri pelajar yang cemerlang, mesti orang yang dekat dengan agama. Dekat dengan agama. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan semaya-semaya sunat, semaya waktu barang tentu dah. Sebab itulah di sekolah ni anak-anak, kiri kanan atas bawah belakang depan, mendidik mentarbiah awak supaya awak dekatkan diri dengan Allah, kerana itulah ubat dia. Kalau tak erek dekat dengan Allah Ta'ala, tak usah royaklah, marilah guru disiplin atas langit pun, marilah kaunselor dalam bumi pun, marilah kaedah lagu mana pun tak akan jadi bila anak-anak tidak dekatkan diri dengan Allah. Maka sebab itulah, sebelum balik sekolah, pastikan anak-anak murid semaya zuhur, kerana dengan semaya itulah manusia akan jadi, insya-Allah manusia akan jadi orang. Tetapi bila tidak semaya, anak-anak semua membujur lalu melintang patuh. Jenuhlah cikgu Sarah, hari-hari masuk bilik disiplin, tak ada muka lain. Lah sekali dinasihatkan supaya berhenti. Lah sekali panggil ibu bapa mari, royak ke ibu bapa pun, ibu bapa awak tak erti lah. Ngelah kali bapa kata, tak tahulah ustaz, tak tahulah cikgu. Ambo sendiri pun rumah tak erti nak buat gapo dah. Terpulang kepada anak-anak. Pulang kepada anak-anak. Siapa Majlis Rasul himpun di sini. Sebelum masuk kelas, ada sekolah tu tiap-tiap pagi baca Quran. Bukan pagi Khamis saja baca Yasin. Tiap-tiap pagi sebelum budak pelajar masuk sekolah, maka dihimpun di dewan, di dataran macam ni. Baca Quran dulu sikit, baru jujuk masuk kelas. Nak royaknya cikgu ni nak yakwi, nak betul awak sampai gini mau nak suruh jadi manusia berguna. Bila dibuat dengan program yang macam ni, awak duduk. Moga tak boleh tak duduk, yang marah ke cikgu. Tetapi hati awak protes. Awak cuik-cuik antara satu sama lain. Awak tak terima apa dia orang kata. Ustaz tak pelik kalau ustaz sebagai orang penceramah. Cikgu-cikgu tidak pelik. Tidak pelik kalau awak tak seringan cikgu-cikgu. Ibu bapa awak, ibu yang melahirkan awak pun awak boleh kelentong. Ibu yang melahirkan awak, awak boleh Ibu yang melahirkan awak, awak boleh buat tak erti. Awak boleh tipu. Ini kan pula barisan duduk tepi ni dan ustaz.
Ibu yang melahirkan awak, antara hidup dengan mati, mengandung 9 bulan. Di usia seperti awak boleh sepak main-main gitu ya ibu awak. Tapi ingat anak-anak, Allah Ta'ala maha adil. Anak-anak nak jadi anak-anak berapa tahun lagi? Lepas SPM, tobik, paling tinggi 4 tahun. Anak-anak akan merasai untuk berkahwin. Bila sudah berkahwin, anak-anak pada adat, pada urufnya akan memiliki anak juga. Tunggu dan masa dan lihat. Kelik tulis dinding, jangan wilah. Hak Ustaz royak pagi ni. Anak awak akan balas ke awak lebih pada awak buat kemampuan awak. Tabirru abaukum tabirukum abnaukum, Nabi kata. Buat moleklah kau ibu bapakmu, nescaya anakmu nanti akan buat molek kamu. Hari ni anak-anak tanya, setara mana anak-anak buat ke ibu bapa anak-anak? Satu masa nanti anak-anak akan buat lebih pada tu lagi. Ingat anak-anak, lah ni selekeh lah, membujur lalu menentang patah. Tapi oleh kerana fikiran anak-anak ini dihantui oleh kakah-kakah benda-benda yang tidak sepatutnya, menghalang untuk menerima kebaikan. Sebab itu dia kata, yang pertama kita berikan remaja Melayu Islam seks. Oleh kerana dia terlampau asyik dengan seks, maka sebab itulah diadakan 3 hari 2 malam, malam merealisasikan cinta. Anak-anak perempuan ada Pak Ustaz ni, awak jangan bersama dengan sebelah. Hari ni orang lain gendong awak. Awak ngorak 3 bulan, lepas tu putus. Popok dia suka je. Lepas tu dia tengok awak ngorak dengan orang lain pula. Popok dia kata ke dia, bekas aku tu. Dia kemung pula. Duduk 3-4 bulan, hak lain pula royak. Oh, dia tu dengan dia tu pula. Akhir sekali anak-anak, sebelum tubik sekolah ni, pelajar-pelajar lelaki lebarkan anak-anak ke dia. Makan ni orang. Bila anak-anak tubik sekolah nanti, bila orang nak bersama dengan anak-anak, orang tahu dah perangai anak-anak. Apa akan jadi? Bapa anak-anak rusing takut tak jemu jodoh. Allah Ta'ala sudah tentu dah jodoh. Orang suruh main sekolah, belajar. Tapi anak-anak, ustaz percaya depan ustaz ni confirm ada kasih. Kalau tak ada kasih tu hudus lajuk. Celah tu hudus lajuk tu tak ada kasih. Suka royak jala tu. Termakan dengan hak nu atas wasak. Hak sebelah nu atas wasak. Akan ku bina istana untukmu. Jumpa sama bengong. Ya, dia duduk rumah PPRT. Nak bina istana kau? Dia duduk rumah PPRT. Malam-malam kelik totu tidur luar. Bawa obat nyamuk sah. Lepas tu nak bina istana. Kita pun enggak tolong juga. Akan ku serahkan segala-gala untukmu. Jumpa sama bengong. Suka royak. Jala tu. Mudah ya nak cek. Nujah nak cek. Supaya orang naik kereta sewa. Kereta sewa lah ni ke ekong belakang. Kabar-kabar driver kereta sewa tu bang busuk ketung. Dia kata mana ketung oleh kereta ni? Hak tu kata, dak pakcik, hamba tak ketung. Hak tu kata, hamba dak juga. Pakat dak belakang. Driver kereta sewa tu kata ke dia, tak okey, kereta ketung. Lah pun sapati kau pun turun. Bila turun dia kereta sewa dia pun bayar. Dia kereta sewa kata, hak ketung sana tak bayar lagi tu. Dia pun paling, hamba bayar dah pakcik. Pakcik dia kata tak apalah, maknanya munglah ketung sana. Ni pun gitu, bila orang royak gitu jalan tu. Tak logik comel-comel gini mu. Tak ada kasih. Gigi macung pada hidung. Tak okey, tak ada orang nuk. Tak mak.
Napa? Awak nak ke saya, muka saya hidung apa ni gigi macam pada hidung. Hak tu pun jawab, tak kisah. Lama dah saya cari hak macam gigi. Suka kau ya? Anak-anak semua, ustaz jadi penceramah ni dekat 45-60 tahun dah. Tak ada lagi waktu ustaz ceramah orang tidur. Kalau ada orang tidur, celah tu roya berlipat atau piuh terbakar. Baik. Yang kedua anak-anak, reka-reka lah S. Anak-anak jawab sendiri ya. Tengok go tu boleh tengok Allahu Rabbi ya Karim. Tubik aja pintu pagar sekolah ni. Boleh tengok selalu. Anak-anak pergi tubik bandar Tanah Merah. Musim piah. Kalau piah musim sokok cabut lama. Nak ya. Cuba mak nikah. Siapa dalam bilik derejah pun ada juga. Berlaku proses tanazur penglihatan. Dari mata turun ke hati. Cuba ustaz awak wayak tu. Cikgu-cikgu yang nulis di whiteboard dalam bilik derejah. Anak murid dikata 2, 3, 4, 5. Semua dah sudah remaja dah. Cikgu duk nulis belakang. Tulis di whiteboard. Cikgu pula pakai ketak. Lepas tanya anak murid, nampak tak? Anak murid berkata, nampak cikgu. Mana ke? Panggil sangat. Dah lah body cikgu 200, 900, 400. Berselambuk. Dia suka benar ke cikgu Tino masuk? Masuk dah. Pun bunyi loceng. Cikgu sikit lagi cikgu. Bapa? Pasal lepas ni hok jatah masuk. Siapa boleh tanya cikgu hok jatah? Cikgu bila nak patching Berasa hati cikgu hok jatah. Nanti budak ni tanya aku patching budak. Kau cikgu Tino masuk nak bulak-bulak hok muda-muda. Cikgu. Sopo kau demo. Kau masuk cikgu hok semak sopo ustaz saat ni juga. Ustaz tak gelenya. Tuhan buat lagu mana tahulah. Betul orang jadi cikgu ni comel. Sungguh. Kulit putih, gebu, tak ada sopo sokok. Kalau ada cikgu pun sokok tak lakulah cikgu tu. Pun masuk anak murid tidur selalu. Ya. Dah gelak gelemak dalam kelas. Ya. Pas cikgu pula nak turun mari ngajar tegak Allah. Pa belek-belek. Muka potret pilai. Tapi tidak sekolah ni lah. Ustaz kita suruh bahan anak murid yang bahan kita. Tak ada. Ada depan Allah musafuh laka. Baru ada tak? Bagi satu tepukan untuk ustaz. Belagang ni kita dengan ustaz tu. Cikgu, panggil pula ustaz. Ustaz tu sedap lah. Dia kata kita, cikgu kena juga dia kata. Allahu Rabbi ya Karim. S yang pertama. Anak-anak jawab sendiri. Aku adakah mangsa S? Yes. Siapa dia jawab no, silap. Tak betul. Dia kena jawab yes. Adakah aku mangsa S? Yes. Siapa dia tak tengok? Belawuk ya. Amba tak tengok cikgu, sain tunjuk. Pasal amba tak ada internet. Amba tengok sain amba ya. Sain kata, mu nak tengok ambil ya. Aku puas dah tengok. Bayar ke sekolah menengah. Sekolah kebiasaan pun
4 kali 2, 2 kali 4. Ada kasih tu. Berambak kasih luar. Bila-bila tunggu ayuh muk nak mari ambil. Hok tino tambah jatah. Saya dia berkata, Muhammad kasihmu tu. Pandai dah. Jah 1, jah 2. Nayakwi. Enggak kalau bos kalau menengah main ni. Setengah-tengah tu panggil papa dan mama tu. Oh, bengong. Tak ada nak mikir lah, tak ada nak mikir. Abi ada ha. Abi. Tengah molek abi, parok molek babi nak gitu. Baik, SPIDER. S jelas. P politik. Bagi orang Melayu politik. Baloh geger. Siapa kau hari ni pilihan raya habis dah. Cara ke politik. Berapa parti orang Melayu di Malaysia? Cina kolek-kolek satu. Senyap di buat Cina. Melayu dia main pamu naik. Aku turun heret naik. Ya ayuh kita nak yakwi kilik pae. Hacur buat tiuk panah. Pagi mencorak, petang mencorak, malam mencorak. Pagi mencorak. Anak tak mari sekolah dekat 100 orang. Wak biasa, wak bodoh gitu. Memang bodoh pun. Orang pun tanya ustaz. Dia kata Ustaz Muhtar, kalau saya bagi pilihan, mana prioriti keutamaan? Ceramah-ceramah kepada pelajar dengan ceramah ke ibu bapa. Saya jawab, saya lebih memilih ceramah untuk ibu bapa. Bapa? Kerana ibu bapa yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Ibu bapa yang tolu akan melahirkan anak yang tolu. Cipi dia gitu dah. Bermula daripada rumah. Anak-anak ni punuh di rumah lagi. Bukan punuh di sekolah. Bapa punuh di rumah. Anak-anak mari sekolah dengan tidak semayang subuh. Kerja siapa semayang subuh? Ustaz Jekoh ke? Ustaz Paduain ke? Pengetua ke? Tok Imam Masjid? Manusia guru yang pertama dalam hidup kita ialah manusia yang bernama ibu bapa. Ibu bapa awak tak pernah marah ke awak tak semayang subuh. Ibu bapa awak tak pernah lari awak tak semayang subuh. Ibu bapa awak tak pernah kejut awak semayang subuh. Malah dia pun 4 kali 2, 2 kali 4. Ustaz royak dalam ceramah Ustaz. Allah Ta'ala bagi penyakit orang yang bangun pagi tidak sembahyang subuh, iaitu penyakit kebingungan. Kebingungan bahasa Surat. Bahasa Kelantan nyakit bengong. Mak bangun pagi tak sembahyang subuh, mak bengong. Pak bangun pagi, pak tak sembahyang subuh, pak bengong. Anak bangun pagi tak sembahyang subuh, anak bengong. Akhir sekali keluarga bengong. Bengong keluar habis. Anak mari sekolah pun tak apa, tak mari pun tak apa. Nampak? Tak ada berasa rugi sikit rabut. Tak ada mari berasa sesuatu dalam hati sikit rabut. Bila dah bengong sekarang. Bengong ni bukan kena tapa bengong tak tu. Bengong mu tak boleh mikir. Inilah harta nombor 1 mung. Ibu bapa, ni harta nombor 1 kita. Punuh jana harta nombor 1 ni Nayawi. Dia memakan habis harta nombor 2, nombor 3. Mak pak kita turun pagi cari harta, cari tanah, apa begini, ada harta banyak. Pun tak jaga harta nombor 1, mereka-mereka ini akan memakan harta nombor 1. Bila mak pak mati, duk ketik jual tanah bocor tu, tanah bocor ni. Habis harta mak pak, akhir sekali tinggal sebatang kara. Apa? Pasal mu tak jaga harta nombor 1 waktu mu hidup dulu. Mu biarkan begitu saja. Nampak? Yang tukar sapuh rumah ustaz tu. Anak tunggal. Pagi-pagi dia mari rumah ustaz. Pukul 8 dia masuk, pukul 12 dia balik. Ustaz bagi gaji harian dia. Cara tu. Dia adalah di kalangan anak yang ditinggal oleh bapanya harta yang cukup banyak. Sebut mana semua harta pak dia.
Dia sendiri bercerita. Saya banyak harta Ustaz. Ayah mak saya tinggal. Saya anak tunggal saudara. Tapi habis saya kutip jual. Mujulah terselamat. Tapak rumah yang saya duduk tu, itulah. Bila Ustaz sebut dalam situ, dia kata, saya ada situ. Saya ada situ. Saya ada situ. Saya ada situ. Bapa? Kerana dia terjerumus dengan kelembahan, kehinaan. Akhir sekali habis harta. Sebab itu Ustaz nak jumpa ibu bapa awak, nak royak. Tolong jaga anak ni. Ni harta nombor 1 ni. Tak kena lagu, habis harta yang kita nak cari sehari tengah hari. Yang makan kepada harta-harta ni. Duit tabung haji. Tiap-tiap bulan dia ambil waktu habis. Makcik tak boleh pergi haji dah Ustaz. Bapa? Habis dah pitih tabung haji. Pergi jamin anak lah Ustaz. Baru ni bulan lepas mari ambil 3,000. Hari ni mari ambil pulak 2,500. Biarlah apa dia tak secara pun. Tapi makcik Ustaz, biarlah orang kata makcik, anak makcik huduh perangai setara mana pun. Tapi makcik saya ke anak makcik. Makcik tak sampai hati tengok dia duduk dalam itu. Makcik rela ambil pitih makcik pergi jamin. Tak apalah, makcik tak boleh pergi Mekah pun. Tuhan tahu. Nampak? Bulan lepas baru kena igat. Pergi jamin tubik. Lepas ni kena igat pula. Boleh katakan sebulan, 2 bulan. Kompon sekali. Kena igat. Akhir sekali licin money dalam tabung haji. Harta yang kita cari akan dimakan oleh harta nombor 1 yang bernama anak. Inilah orang jaga sangat. Orang kawal sangat. Orang didik sangat. Orang tanah sangat. Orang maruh sangat. Orang murih sangat. Kerana anda adalah harta nombor 1 ibu bapa. Tapi bila ibu bapa awak tidak faham, tidak reti, mungkin sama bengong belaka, dia lepaskan anak-anak semua. Akhir sekali, ibu bapa awak dulu susah cari makan kerana anak kecil-kecil. Hari ni ibu bapa awak tak lena tidur malam. Bapa? Kerana awak-awak semua bermasalah. Pukul 1 malam polis nak mari ambil. Anak gadis tidak balik kerana ikut boyfriend. Anak-anak perempuan, bulan lepas Ustaz pergi kuliah duha di Masjid Cempaka, Kota Baru, Kuala Lumpur. Sudah kuliah, mari seorang ibu. Ibu itu ialah mu'allah. Mu'allah mari. Dia mari kat kata Ustaz. Dia kata Ustaz, nak minta tolong Ustaz, tolong semaya ajak dia Ustaz dah. Kata buat apa? Dia kata anak dara hamba tak balik. Tak balik. Lama dah kah? Dia kata dekat sebulan lebih dah. Ustaz berkata, awak tak riput kah? Awak tak riput kah? Dia kata, saya takut jadi benda-benda lain lagi kalau riput. Saya berdoa mengharapkan supaya dia balik. Dia pun ceritalah. Puncanya dia lari macam ni. Makcik, dia kata, makcik ni dia kata, kak. Kak ni adalah mu'allah, dia kata. Saya tengok wajah muka dia pun memang cahaya nak alik. Dia kata, kak ni dia kata, mu'allah. Kak dia igat, dia takak, handset dia duduk gewel dengan jatah. Jadi kak marah. Kak marah. Bapa? Pasal dia ngaji sekolah harap. Sekolah harap ternama di Kota Baru. Kak marah dia. Ngaji sekolah harap. Apa macam ni? Ustaz, apa ni? Kak marah macam tu je. Dia memberontak. Maka, dia lari waktu malam. Ginilah kata. Kak WhatsApp ke nama untuk saya ikhtiar. Dia pun WhatsApp lah. Bila dia WhatsApp anak-anak, bukan setakat nama saja, dengan gambar anak tina dia tu. Dan Ustaz tengok memang di usia seperti anak-anak. Wallahu alam lah. Balik dah kedok lagi, wallahu alam. Anak-anak cuba bayangkan. Sebulan lebih tak balik, pergi duduk mana turut siapa? Siapa yang akan rugi? Siapa yang akan menangis? Nampak? Ibu bapa boleh menangis untuk sementara pasal dia esok lusa mati dah. Tetapi akan meneruskan kehidupan anak-anak penuh dengan
sejarah pahit, sejarah hitam yang anak-anak tidak akan lupa siapa ke anak-anak akhir hayat. SPI, ideologi, pegangnya dalam kepala. Orang Melayu ni anak-anak, disogok dalam kepala, kok mana-mana kena kerja KJL. Biarlah labor bawah pun gaji sikit, tak apa. Asal kerja KJL, ada patching. Bangsa Cina anak-anak raja tengok tak kerja postman? Anak-anak raja tengok tak? Cina jadi constable. Cina tak akan ambil pakat-pakat bawah lagu tu. Dia akan lebih mulia, dia akan lebih layak, dia akan lebih suka. Dia kerja beki basikal, beki motor. Ikut dia nak kata berapa-berapa. Jadi constable polis ni anak-anak, 5 ya pun ambil. 50 lagi ambil. Ustaz bukan kata ning ya. Bila ceramah di IPK Kota Baru depan KP, Ketua Polis Kelantan Ustaz royak. Tepek integriti dan kira lah integriti sini. 5 ya pun ambil. Jual maruah diri, 5 ya pun ambil. Kalau 50 lagi lah, 500 lagi lah, 5,000 lagi lah. Akhir sekali beribu-ribu pun ambil. Sehingga kan dalam kutubah jemaah anak-anak, mih-mih nak suruh jadi rukun pula dah kutubah jemaah. Di akhir kutubah jemaah yang pertama, mesti sebut tentang rasuah. Bapa sebut sahabat gitu mah? Ini menunjukkan benda serius di negara kita. SPID, drug. Drug dah ada. Majoriti orang Melayu, remaja Melayu yang ada di pusat-pusat penjara macam Kajepo, Tino Jatan, kebanyakannya majoriti adalah mari daripada Pekuda. Dah ada. Tak ada ha. Sekolah menengah biasa ya. Hari ni sekolah kebangsaan pun sudah digunakan untuk jual pay tu. Lumayan anak-anak. Cepat kaya. Anak-anak boleh pakai kereta hebat walaupun belajar sekolah. Pasal bila dia laku kakak tu, pitih banyak. Belum dia kat orang. Kalau dia kat orang, tak ada guna satu sen. Anak-anak kena berhati molek. Kawan makan kawan. Kita duduk di hostel, di asrama. Bila kita sakit kepala, kita percaya ke saing-saing kita. Aku sakit kepala, dia kata aku ada Panadol 2 butir. Munuk. Kita tidak selidik banyak dah. Kita percaya. Rupa-rupanya dia bui kakak lain. Kita pun telah lah. Dan bermula daripada saat itulah, maka meneruskannya. Hari ni. Cukup-cukup kena berhati-hati. SPID, e-education. Sistem pembelajaran. Di Malaysia ini, sebab itu boleh katakan berubah sama. Tanyalah cikgu-cikgu. Dulu 3A, UPSA. Patu 4A. Patu 5A. Patu tak ada A belakang dah pula. Sistem lain dah pula. Berubah macam. Nayakwi. Tak ada sistem yang boleh menjurus ke arah yang menjadikan manusia itu kepribadiannya adalah kepribadian yang unggul. Semua dalam kepala tu mesti straight A. Bila anak tak boleh A, mu bodoh. Tak nurung kakakmu, tak nurung abangmu. Langsung kita pun reject anak tu. Bawa pasal dalam kepala kita, bila tak boleh A banyak, sudah tentu tak boleh masuk universiti. Bila tak boleh masuk universiti, tak boleh pegang jawatan-jawatan tinggi. Bila tak boleh pegang jawatan tinggi, gaji berapa sen yang mu. Maiding, pahjah berapa Maiding? Mukhtar Bukhari, pahjah berapa ya? Bangsa Cina, Bong Sui. Hak motosikal Bong Sui. Dia hidup sezaman dengan Tok Besar Ustaz. Tok Besar Ustaz orang Bola Pinang. DKK. Dia pernah kata, dia kata Bong Sui tu kerja beki basikal kedai Cina lain. Dia tolong beki basikal kedai, dia ambil upah. Last sekali bila dia dapat tanah di Langkawi dia banyak boleh kata. Akhir sekali dia jadi pengeluar motosikal Honda sehingga terlekat nama dia Bong Sui. Nulis tak pandai, baca tak pandai. Tengok bangsa dia. Kita ni Nayakwi, bila pun tak faham perasa, kita berasa gelak selalu masa depan.
Bila gelap masa depan, kita pun mulalah cari jalan yang tidak baik. Kita pun rasa diri kita bodoh, diri kita tak ada harga. Kita pun telah lah, patut telah. Lepas tu kita ikutlah perangai-perangai kita. Akhir sekali kita akan merana kemudian hari. SPIDE dan yang akhir sekali iaitu rock. ROCK. Berikan remaja Melayu Islam. Orang Melayu ni dia suka muzik. Kecil besar tua muda tino jatuh. Muzik belaka. Siapa kau nenek pun jujuk dia ambil borang akademik Fantasia. Bila mawi top waktu tu. Nenek. Ada cucu pun. Sahur boleh masuk akademik Fantasia. Bila ada majlis-majlis di mana-mana, tak sah kalau tak ada karaoke di belakang. Sehingga kan hari ni, kakak ni pun ada dalam ni, tu imej semaya pun tak teringat, lupa nak silent. Pun letak situ, Allahu Akbar, baca Fatihah. Mentah bunyi bini panggil. Siti Nurhaliza. Makmum belakang berkata, Siti Nurhaliza kata imej. Punah jana habis makmum. Makmum pun tak silent juga. Duduk sebelah. Berketok orang sebelah kata natani. Nampak? Sehingga dalam masjid dibuat gambar pakoh handphone. Jangan bawa. Anak-anak remaja trend baru hari ni, ketika orang baca kutubah, anak-anak duduk main video game. Anak-anak duduk tengok Facebook. Tok duduk baca kutubah. Trend baru sekarang. Hebat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah teori yang diperkenalkan oleh padri Kristian. Anak-anak jawab sendirilah benda-benda yang dia lontarkan kepada kita, adakah kita sudah termakan dan bagaimana. Dan kita lihat hari ini 2023 bagaimana orang Melayu Islam dan remaja Melayu Islam. Anak-anak semua, Ustaz terima kasih dunia akhirat kepada anak-anak. Kerana sepanjang Ustaz ceramah kurang lebih dekat sejam lebih, anak-anak memberi tumpuan yang cukup hebat kepada Ustaz. Payah anak-anak. Jadi penceramah ni nak ceramah di sekolah menengah, dalam jangka masa sejam lebih, pelajar boleh duduk senyap lagu ni. Kira Ustaz ni hebat. Ustaz boleh memakukan awak sehingga awak tak bergerak, sehingga tertidur. Ustaz boleh menidurkan awak dengan ceramah Ustaz. Sehingga bila orang tanya Ustaz tu royak kau dia, sehingga anak-anak panak tak tahu ke satu habuk. Tahu aku dia kata gapo dia? Hebat anak-anak. Kalau penceramah setara ni hebat, tak kira anak-anak nak lepas balik dengan gitu ya. Bagilah satu tepukan yang cukup gemuruh untuk Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz ni anak-anak orang tua dah. Ustaz nak teh ya anak-anak. Ustaz nak tahu anak-anak ni nak lagi kau tak sih. Tak sah lah berlawak. Cara anak-anak tepuk Ustaz faham. Majlis mana-mana pun kalau orang tepuk cia sudah lah tu. Tapi cara anak-anak tepuk, nak perambak Ustaz cara terhormat. Ku sedari diriku siapa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi anak-anak. Mudah-mudahan lontaran yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak dapat memberi positif kepada anak-anak semua. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.